Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari kuman kuman pada pendidikan kesihatan tahun 1. Okey, sebelum cikgu memulakan penerangan tentang kuman, marilah kita sama-sama menonton video ini. Okey. Kuman punca penyakit. Kita jaga kita. Kuman merupakan organisma halus yang menyebabkan jangkitan penyakit jika memasuki tubuh. Dia adalah organisma halus yang menyebabkan jangkitan penyakit jika memasuki tubuh badan kita. Jenis penyakit yang dihadapi iaitu taun, influenza, denggi, rotavirus, kaki, tangan dan mulut. Apabila kuman sudah memasuki badan kita, apakah yang akan berlaku? Kuman memasuki sistem badan kita, kesannya berjangkit kepada orang lain, cacat anggota badan dan boleh membawa maut kematian. Okey, terima kasih, thank you kerana menonton video ini. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak tanya, okey, apakah penyakit yang boleh menyebabkan apakah penyakit sekiranya kuman itu merebak pada tubuh badan kita? Iaitu penyakit taun, penyakit influenza, penyakit denggi. Okey. Denggi ini adalah satu penyakit yang mana dibawa oleh nyamuk Aedes, yang mana dia menghisap darah pada tubuh badan seseorang itu dan merebak pada badannya. Dan dia akan mengalami demam dan akan naik bitik-bitik merah di tangannya. Jadi bagaimana kita nak cegah daripada terkena nyamuk Aedes itu? Caranya kita kena jangan bagi rumah kita bertakung air. Misalnya di dalam pasu, ataupun jangan kita lambat mencuci pinggang mangkuk. Jangan kita lambat mencuci pinggang mangkuk di dalam sinki. Jadi kita kenalah bersihkan sinki kita dan kena bersihkan rumah kita untuk elak daripada kena denggi. Okey, penyakit contohnya penyakit seperti cerit-berit juga adalah disebabkan dengan kuman. Misalnya kita beli makanan di luar. Beli makanan, misalnya makanan, minuman di luar. Jadi bila kita beli makanan dan minuman di luar, ia terdedah dengan udara yang kotor di luar dan ia boleh membawakan penyakit yang tidak elok pada tubuh badan kita. Jadi itulah menyebabkan cerit-berit yang mana keluar tahi yang cair secara banyak. Okey, itu adalah cerit-berit. Lepas tu bila dah berlaku cerit-berit tersebut, apa lagi penyakit itu? Penyakit kuman ini juga boleh berjangkit. Kalau contohnya tangan kita kotor, pergi makan nasi. Tangan kotor-kotor tak basuh tangan, pergi makan nasi. Lepas tu bila kita dah kena penyakit tu, kan, penyakit contohnya cerit-berit, orang kata cerit-berit ni boleh berjangkit dengan adik-beradik kita. Okey. Jadi ia boleh memberikan satu penyakit yang tak baguslah pada ahli keluarga kita. Jadi mestilah satu ahli keluarga itu menjaga kebersihan diri. Okey. Jaga kebersihan diri, jangan bagi kotor. Okey. Seterusnya, cikgu beri penekanan juga di sini. Dalam Islam menerangkan kepada kita untuk kita menjaga kebersihan diri kita. Bila mana kita masuk ke tandas, kita pergi ambil sabun tangan dan kita pun basuh tangan kita dengan sabun. Dan kita kena lap tangan kita dengan tuala yang bersih. Dan seterusnya, bila mana kita dah
lap tangan kita dengan bersih dan kita ambil hand sanitizer, kita pakai untuk elak daripada bakteria dan virus yang merebak pada tubuh badan kita. Okey, itu langkahnya bila mana kita keluar daripada tandas. Okey, dan bila mana kita mandi, kita pakai kain tualan yang bersih. Bukan yang kain tualan yang sama kita pakai selama 6 bulan ataupun 1 tahun. Pakai tualan yang sama je tak basuh-basuh. Itu boleh memberikan bau yang busuk dan juga boleh memberikan satu penyakit pada kulit kita. Contohnya kurap, selesema, batuk. Itu adalah penyakit tidak elok yang disebabkan oleh kuman yang merebak pada tubuh badan kita. Okey, kuman ini dia boleh menyebabkan penyakit seperti batuk, selesema, selesema, batuk, kurap pada kulit. Itu adalah faktor kuman yang merebak pada tubuh badan kita. Dan kuman ini datang daripada makanan yang terdedah. Okey, tangan yang tak basuh sebelum makan, dan tangan yang tak basuh selepas daripada keluar daripada tandas. Tuala yang tidak bersih digunakan untuk mandi dalam bilik air dan juga tidak membersih bilik air. Okey, tidak membersih bilik air dengan baik. Okey, dan tidak mop lantai. Lagi apa lagi? Tidak menjaga kebersihan diri lah. Jadi kita kena jaga kebersihan diri kita, kena sentiasa cuci rambut kita dengan shampoo, gosok gigi kita dengan ubat gigi, dengan berus gigi, dan pastikan tiada najis taik telinga pada telinga kita, dan pastikan kuku kita ini dipotong pendek, jangan biar panjang dan boleh menyebabkan kekotoran pada kuku tersebut. Jadi kenalah jaga kebersihan kuku kaki dan juga kuku tangan kita. Jadi pakai pakaian yang bersih, yang bukan pakai pakaian yang semalam dah pakai pakaian ni, esok pula pakai pakaian yang sama, dan lusa pula pakai pakaian yang sama, tak basuh-basuh selama seminggu. Jadi kena jaga kebersihan diri kita. Bila mana kita pakai baju tidur tu hari tu, esok pakai baju tidur yang lain, dan esok pula pakai baju tidur yang lain, yang sentiasa basuh baju kita. Jadi kenalah jaga kebersihan diri kita. Okey. Okey. Okey, Haikal mestilah kena potong kuku setiap hari Jumaat. Cikgu bagi nasihat kat sini. Damiah Farisa mestilah kena pakai pakaian yang bersih masa-masa tidur, nak pergi sekolah. Hana Zafirah pun kena cuci rambut, kena potong kuku, rajin potong kuku. Qaish pula jangan makan makanan yang kotor. Makanan yang terdedah dengan udara itu adalah makanan yang kotor dan boleh menyebabkan kuman masuk ke dalam tubuh badan awak. Itu yang tidak bagus dan tidak elok. Jadi kenalah jaga kebersihan diri kita. Okey. Okey. Hayati perbualan di bawah. Nathan, apakah itu kuman? Okey, jawabnya kuman ialah organisma kecil yang menyebabkan penyakit. Okey, kalau contohnya kita keluar daripada rumah kita tidak pakai slipper, kena tapak kaki kita ini pada tanah yang kotor, itu boleh menyebabkan penyakit kerana kuman merebak pada tubuh badan kita melalui celah-celah kuku kaki. Itu yang bahayanya. Jadi kenalah pakai pakai slipper bila kita keluar. Begitu juga jangan biarkan rumah kita itu berhabuk dengan bersawan, dengan kekotoran najis. Contohnya kalau seseorang itu dia pelihara kucing, janganlah biarkan rumah dia tu kotor dengan najis kucing ataupun najis tahi cicak. Okey, kenalah menjaga kebersihan rumah, juga kebersihan diri kita. Okey, sekolah pun begitu juga, kita kenalah jaga kebersihan di dalam sekolah. Jangan bagi sekitar sekolah ni kotor, dan jangan bagi najis itu ada di sekolah. Maknanya najis macam contohnya tahi kucing kan, masuk ke dalam sekolah pijak tahi kucing, lepas tu pergi masuk dalam kelas, lepas tu belajar dengan cikgu, dengan tahi kucing tu cikgu bau dalam kelas. Jadi kenalah jaga kebersihan diri kita, elakkan daripada kuman merebak pada tubuh badan kita. Kuman ini ialah organisma kecil yang menyebabkan penyakit. Okey, ingat, kuman ialah organisma kecil yang menyebabkan penyakit. Adakah kuman bahaya? Ya, kuman amat bahaya, sangat bahaya kuman. Okey, sekarang ni bila awak pergi naik LRT ataupun awak pergi ke shopping mall dengan ibu dan ayah,
awak mestilah pakai sarung tangan dan juga bawa hand sanitizer untuk awak basmi tangan awak daripada kuman merebak. Kerana kita di Malaysia ini cukup menekankan tentang penjagaan kesihatan daripada kuman yang merebak, daripada virus yang merebak, daripada bakteria yang merebak pada badan kita, agar badan kita sihat. Okey, lihatlah sekarang dah angka sampai 11,000 orang kena COVID-19. Jadi itu adalah satu berita yang mana perlunya kita amat untuk menjaga kebersihan diri kita, menjaga kesihatan diri kita. Okey. Bagaimanakah kuman merebak? Kuman merebak melalui sentuhan dan kuman merebak melalui udara. Jadi kuman merebak melalui sentuhan. Contohnya, tangan kita kotor, kita pergi pegang tangan kawan kita yang bersih. Jadi tangan kita yang kotor itu merebak pada kawan kita yang tangan dia bersih. Begitu juga melalui udara. Makanan yang kita dah masak, kita tidak tutup dengan tudung saji, maka udara pun yang kotor itu masuk ke dalam makanan kita. Jadi kita makan makanan yang kotor. Okey, kuman juga merebak melalui makanan dan minuman yang kotor. Okey, jadi kena ingat kuman juga merebak melalui makanan dan minuman yang kotor. Jadi Qaish, Haikal dan Mia Farisa, Hana Zafira mestilah menjaga kebersihan diri. Tutup makanan yang awak tak nak makan lagi tu dengan tudung saji ataupun dengan penutup dia. Okey? Okey, jangan biar ia terdedah sedemikian. Jadi cikgu sarankan makanlah makanan yang mana ibu dan ayah awak masak. Bukan makan makanan yang terdedah di luar sana. Kerana makanan yang terdedah di luar sana itu kuman merebak dan ia masuk ke dalam badan kita dan boleh membawa satu penyakit. Contohnya penyakit yang tidak kita inginilah, seperti penyakit taun, influenza, penyakit berjangkit dan sebagainya. Jejak kuman. Mari teka penyakit yang disebabkan kuman. Apakah penyakit yang disebabkan kuman? Okey, lihat di sini. Penyakit yang disebabkan kuman iaitu siang malam tersedak-sedak, selalu rasa gatal tekak, kadang-kala banyak kahak, jarang-jarang sekali yang tidak. Okey. Okey. Apakah itu? Penyakit apakah itu bila rasa gatal-gatal pada tekak kita? Okey, contohnya dah mulalah rasa ada penyakit batuk ni, rasa gatal-gatal dekat tekak, dah bunyi itu tandanya penyakit batuk. Acu-acu bersin sentiasa, hidung berair, itu tanda mula. Sapu tangan guna sentiasa, halang kuman merebak ke udara. Apakah itu? Itu adalah penyakit selesema. Jadi sekiranya awak pergi jumpa doktor, doktor akan bagi ubat selesema kepada awak. Garu sini, garu sana, gatal badan amat terasa. Kebersihan diri penting dijaga agar badan bersih sentiasa. Apakah itu? Itu adalah penyakit kurap. Okey, jadi kenalah jaga kebersihan diri daripada merebak. Okey, jadi penyakit batuk, selesema, kurap ini adalah ia tercetus daripada kuman. Okey, kuman masuk dalam badan awak dan awak akan rasa gatal pada tekak awak, itu adalah penyakit batuk. Dan bersin itu bila kuman masuk ke dalam hidung awak ataupun mulut awak, awak akan rasa hidung berair dan itu dinamakan penyakit selesema. Dan bila mana kuman merebak pada tubuh badan awak gatal-gatal dan itu adalah penyakit kurap. Okey. Okey, faham? Okey. Jadi kena ingat, batuk itu penyakit yang bermula disebabkan kuman dan rasa gatal-gatal pada tekak, dan hidung berair itu adalah penyakit selesema, dan kurap itu adalah rasa garu-garu badan sini sana, itu adalah penyakit kurap. Okey, jom kita lihat latihan yang diberikan. Okey, tengok sini. Siang malam tersedak-sedak, selalu terasa gatal tekak, itu adalah penyakit batuk. Acu-acu bersin sentiasa, hidung berair, itu tanda mula selesema. Garu sini, garu sana, gatal badan amat terasa, itu adalah penyakit kurap.
Kadang-kala banyak kahak, jarang-jarang sekali yang tidak. Itu adalah penyakit batuk. Sapu tangan guna sentiasa halang kuman merebak ke udara. Itu adalah penyakit selesema. Okey, ini adalah gambar yang menunjukkan gambar orang batuk. Kalau selesema, hidung dia berair, kurap, dia rasa gatal-gatal seluruh badan dan cirit-birit ni dia sentiasa masuk ke dalam tandas. Okey. Seterusnya soalan. Ini gambar orang masuk ke dalam tandas sebab dia cirit-birit. Okey, cirit-birit ni keluar najis yang cair secara berterusan. Biasanya doktor akan bagi satu ubat lah. Biasanya doktor kalau macam awak yang masih kecil ni, doktor akan bagi ubat yang masuk di bawah punggungnya. Itu adalah untuk mengelakkan, mencegah, untuk mengubati penyakit cirit-birit. Itu antara ubatnya. Ada doktor juga mungkin memberi ubat dalam bentuk cecair. Ini adalah gambar bagi sakit cirit-birit. Okey. Jadi kita lihat pula pada latihan yang lain pula. Okey, jom kita main kuis yang ini. Kapal terbang. Apa itu hukuman? Apa itu hukuman? Organisma kecil yang menyebabkan penyakit. Bagaimana penyakit merebak? Melalui sentuhan. No. Apa maksud dia gambar no ni? Sentuhan udara, minuman terdedah, makanan terdedah, baju, kasut. No ni maksudnya kecuali ke? Okey. Okey, langkah cegah penyakit. Itu dengan ni gambar orang yang bernafas di udara. Langkah cegah penyakit sentiasa cuci tangan. Berkuku pendek. Mandi. Okey, pilih 3 jawapan. Dah beritahu kat situ. Okey. Seterusnya, akibat tidak menjaga kebersihan, tercetusnya tengok tangan dia kotor tu menyebabkan selesema, kurap. Bagaimana penyakit merebak? Pilih 4 jawapan. Penyakit merebak melalui sentuhan, makanan terdedah, minuman terdedah dan udara. Okey. Okey. Jadi hendaklah kita menjaga kebersihan diri kita daripada kuman merebak pada tubuh badan kita. Bagaimana nak menjaga kebersihan diri kita? Iaitu tadi dah jawab soalan, iaitu dengan mandi, berkuku pendek, pakai pakaian yang bersih, jangan kotorkan tubuh badan kita, jangan kotorkan rumah kita. Itu adalah cara-cara kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Okey. Dan seterusnya kita mestilah